1.1 Tata tanda indeks. Contoh 1, tulis pendaraban berulang dalam bentuk indeks A N. Maksudnya A ni nombor apa yang berulang, N ni berulang berapa kali. Macam tu. Okay, kalau tengok A ni 5 ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor sama yang berulang ni adalah nombor 5, di mana kuasa ni berapa kali dia berulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 5 kuasa 6. Okay. B 5 kuasa 6. B yang berulang negatif 2. So negatif 2 dia berulang 1, 2, 3 kali. Dia pendaraban berulang sampai 3 kali. Okay, alamat ni C. B ni C, ni B. 1, 2, 3, 4. 0.3 berulang 4 kali. 0.3 kuasa 4. Di 1, 2, 3, 4, 5. 1/4 ni darab diri sendiri dan berulang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1/4 kuasa 5. E yang berulang ni M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. EM kuasa 7. F N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So N ni asas. Dia pendaraban berulang sebanyak 7 ke 8 kali kan. So N 8. Dia macam tu je. Yang dalam kurungan ni apa benda yang berulang, yang kuasa ni berapa kali dia berulang. Ni kita panggil asas. Yang kuasa ni kita panggil indeks. Contoh 2, tuliskan 64. Dia nak 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Dia nak asas 2, dia nak asas 4 dengan dia nak asas 8. Asas ni apa? Kita tahu bentuk A kuasa N. A ni nombor apa yang berulang, pendaraban berulang berapa kali. Jadi nak tahu nombor ni berulang berapa kali, kita kena bahagilah dengan nombor tu. Okey, untuk asas 2, 64 bahagi 2 dapat 32. Bahagi 2 dapat 16. Bahagi 2 dapat 8. 8 bahagi 2 dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 64 ni sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tengok 64 sama dengan 2 darab 2 darab 2. 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana tengok 2 ni berulang 6 kali. Pendaraban berulang. Jadi asas dia 2. Yang mana berulang tu asas. Kuasa dia 6. Kalau asas 4, 64 bahagi dengan 4. 64 bahagi dengan 4 dapat 16. 16 bahagi 4 dapat 4. 4 bahagi 4 dapat 1. 64 sama dengan 4 kuasa 3. Asas 8. 64 bahagi 8 dapat 8. 8 bahagi 8 dapat 1. Kita bahagi dengan nombor yang sama sebab kita nak jadikan dia asas. Kita tahu bila ni asas dengan indeks ni, yang ni nombor sama yang berulang. That's why kita keep on bahagi dengan nombor sama dan nombor tu akan jadi dia punya asas lah. Macam ni 8 kuasa 2. 2 kuasa 6. 4 kuasa 3. 8 kuasa 2. Yang ni yang kita panggil bentuk indeks ni. A kuasa N adalah bentuk indeks. Okay. So 64 sama dengan 2 kuasa 6. 64 sama dengan 4 kuasa 3. 64 sama dengan 8 kuasa 2. Ni pendaraban berulang pun boleh sama juga. Dia tunjuk dalam bentuk 2 darab 2 darab 2. Tapi ni macam leceh lah. Ni lagi senang lah. Okay. Alright. Contoh 3. Tuliskan 3/3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2/5. Kita tahu
nama A kuasa N. Ni asas, ni berapa kali asas ni didarabkan. Kalau ni dah jadi asas, maksudnya kita kena tahu 3, 1, 2, 5 ni sama dengan 2/5 kuasa apa. Kita tahu ni A, ni N. Macam mana nak tahu? Kita kena keep on bahagikan dengan 2/5 sampai dapat 1. Okay. 32/3125. Kalau bahagi 2/5 dapat berapa? Okay. 32 per 3125 bahagi dengan 2/5 dapat 16/625. 16/625 bahagi lagi dengan 2/5, kita dapat 16 bagi 2 8. 625 bahagi 5, 625 bahagi 5 dapat 125. Bahagi lagi dengan 2/5. 8/125 bahagi 2/5 dapat 4/125 bahagi 5 berapa? Okay, itu direct lah. 8/125 bahagi dengan 2/5 dapat 4/25. Bahagi lagi dengan 2/5 dapat 2/5. Bahagi lagi dengan 2/5 dapat 1. Kalau kita tengok 32 per 3125 sama dengan 2/5 darab 2/5. Ada berapa kali ni? 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. So, kita dapat 2/5 di mana dia ada kuasa 1, 2, 3, 4, 5. Contoh 4, hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. 2 kuasa 5, maksudnya kita tahu 2 ni, asas 2 ni berulang 5 kali. So, ada 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 dapat 32. Okay, B 0.6 kuasa 3 sama juga dengan 0.6 darab 0.6 darab 0.6 dapat 0.216. Okey, tengok kan. 2, dia ada kuasa kat sini. 2 kuasa 5 sama dengan 3, 2. Sama juga dengan 2 darab 2 darab 2. Dah 3 kali. Yang keempat, yang kelima dapat 32. Sama juga dengan 0.6. Kalau nak buat kuasa pun direct boleh. Dapat 0.216 ataupun 0.6 darab 0.6 darab 0.6 dapat 0.216. Contoh 5, ni sama macam tadilah, nak guna kalkulator boleh, nak direct boleh. Cuma 5 kuasa 4 sama dengan 5 darab 5 darab 5 darab 5 dapat 625. B negatif 7 kuasa 3 sama dengan, jangan lupa negatif dekat dalam ni. Dia negatif 7 darab negatif 7 darab negatif 7. Sama dengan kalau guna kalkulator. Okay, ni negatif tau. Bila negatif, kena make sure dalam kurungan. Baru kita kuasakan dengan kuasa berapa. Kalau tak ada kurungan, nanti dia 7 ni kuasakan dengan 3, lepas tu tak kuasakan negatif ni. Okay. Ada case, kalau dia ni positif, kalau dia ni nombor genap, dia akan jadi positif. Kalau nombor ganjil, dia akan still guna dia punya simbol lah.
Okay, tapi apa pun negatif, make sure ada kurungan baru ada kuasa. Dapat negatif 3, 4, 3. Negatif 7 darab negatif 7 darab negatif 7. Buat satu-satu pun mesti akan dapat negatif 3, 4, 3. Si 2 per 4. 2 per 3 kuasa 4 sama juga. Okay. 2 per 3 4 kali. Ataupun 2 kuasa 4 per 3 kuasa 4 pun boleh. Okay. Sama ada yang ni ataupun 2 per 3 ni ulanglah 4 kali. 2 darab 2 darab 2 darab 2, 16. 3 darab 3 darab 3, 27. 27 darab 3 dapat 81. Oh, kita baru D. C, D. Sama juga. Okay. 1, 3 per 5. Kalau nak buat manual, kena buat nombor bercampur. Baru kita boleh kuasa 2. Okay. Nombor bercampur. 1 darab 5, 5. Tambah 3, 8. 8 per 5 kuasa 2. Sama dengan 8 per 5 darab 8 per 5. 8 darab 8, 64. 5 darab 5, 25. E, negatif 0.5 kuasa 6 sama dengan negatif 0.5 6 kali lah. Ataupun boleh direct je guna kalkulator. Negatif 0.5 tutup balik kuasa 6 dapat 1 per 64. 1 per 64 boleh, perpuluhan pun boleh. 0.015625. 0.015625. Nak guna pecahan pun boleh. Okay, kalkulator ni. Okay. Ni yang penting. Kalau ada negatif, kena buat kurungan. Cuba tengok yang ni. Walaupun dia negatif, bila kuasa 6 dia jadi positif. Dia sebenarnya semua yang kuasa genap akan dapat positif lah. Kenapa? Okay, dia macam ni. Negatif A kuasa 2. Dia sama juga dengan negatif A darab dengan negatif A. Kita tahu kalau simbol sama didarabkan, negatif darab negatif jadi positif. A darab A dapat A kuasa 2. So, biasanya kalau nombor genap, bukan biasa, nombor genap memang akan dapat positif. Nombor ganjil akan dapat negatif.